Pada tahun 2008 rakyat Malaysia dia lebih percaya sekejap tuan, pada tahun 2008 rakyat Malaysia ni dia lebih cenderung kepada TV. Maknanya dia lebih mempercayai TV lah. Dia tengok TV lah 2008 sebab waktu tu FB pun kurang. So dia banyak tengok TV. Dan dia punya tempat dia bergantung adalah TV dan juga akhbar harian perdana. Itu adalah sumber teras untuk rakyat Malaysia memperolehi maklumat dan dia mempercayai maklumat dia. Dan juga minta maaf tuan, TV dan juga blog. Makanya di sini mereka percaya kepada TV ya, berita di TV dan juga di dalam orang kata blog. Waktu tu kan banyak blog-blog dan sebagainya. Jadi berbeza dengan kedudukan sekarang ni, di mana berdasarkan kajian ni, berdasarkan yang saya punya analisa ni, hari ni tuan-tuan semualah kebergantungan tuan-tuan kepada sesuatu informasi itu lebih cenderung kepada media sosial dan juga blog. Internet ni saya rangkumkan sebagai media sosial lah. Maknanya di sini 72%. Kalau dahulunya 40% rakyat bergantung pada maklumat di media sosial dan juga penulisan blog. Hari ini berdasarkan responden yang wujud, makanya di sini ada 72%. Jadi kat sini agak berbahayalah. Maknanya benda ni tak apa, nanti kita akan cerita kenapa dia bahaya. Lah ni kita hurai dulu. Kenapa dia bahaya nanti kita akan cerita lah. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan, 58% dan juga 53% daripada responden yang lain juga, mereka menjadikan TV dan juga akhbar harian perdana. Akhbar harian perdana ni kita rangkumkan semua sekali lah, termasuk akhbar bercetak dan juga tabloid lah. So dekat sini nampak ada keseimbangan lah, dekat situ ada keseimbangan. Sebab apa? Rakyat hari ini dia menggantung kepada sumber yang boleh dipercayai. Sumber yang boleh dipercayai ni adalah TV dan juga akhbar lah. Sumber-sumber yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Macam internet dengan media sosial dengan blog ni adalah sumber yang mana propaganda, penulisan bersifat peribadi, penulisan bersifat emosi dan sebagainya. Tapi kalau akhbar dengan TV ni dia lain sikit, sebab dia tak ada penulisan yang bersifat emosi ni, emotional writing ni. Dia lebih kepada professional writing lah. Maknanya dia melaporkan apa yang sepatutnya. Okey tuan, tak apa, teruskan pengisian. Dah naik dah kat sini, 87 orang dah mula isi. Jadi seterusnya adalah radio. Jadi di sini kita tengok rakyat hari ni depa kurang di antara kita yang dengar radio, betul ya. Hari ni dah ada Spotify, betul. Dulu dia tak ada Spotify. Jadi bila tidak ada Spotify, tidak ada apa benda lagi, orang panggil apa, Spotify, betul apa benda lagi. Yang boleh dengar lagu ni lah, MP3 dan sebagainya ni, YouTube dan sebagainya. So rakyat hari ni dia tak dengar dah kepada radio. Maka di sini nampak radio ni dia kurang relevan lah dalam penyampaian maklumat, sebab hari ni banyak rakyat dia bergantung kepada benda-benda ni lah. Jadi pemimpin politik setempat. Jadi penerangan, kalau kata pemimpin politik, penerangan dan sebagainya, kalau dia keluar pergi jumpa, ini memang saya dah bagi tahu dah dalam live saya sebelum ni pun saya dah bagi tahu. Kalau setakat kita nak turun pergi di kampung nak cerita pasal politik, semua ni orang dah tak mau dengar dah, orang tak peduli dah, orang tak mau dengar dah. Orang tak mau dengar apa yang kita sampaikan ni. Buang masa ya. Sebab kalau kita tengok di sini berbezalah daripada dulu. Dulu orang dengar, kalau kempen dan sebagainya ni orang dengar. Tapi di sini daripada sekarang ni kita ada 90 responden, daripada 90 hanya 20 orang saja yang mengatakan bahawa mereka bergantung maklumat kepada pemimpin politik setempat. Maknanya pemimpin politik setempat ini kalau dia masuk dalam taman kan, masuk dalam kampung dan sebagainya, buang masa. Sebab rakyat tak dengar apa yang hang cakap, jadi hang kena menterjemahkan daripada sudut yang lain lah. Sebab rakyat, kalau kita tengok pola pemikiran rakyat hari ini, dia tak cenderung kepada parti.
Dia nak tengok kepada proof, dia nak tengok sebagai bukti dan sebagainya. Jadi kecenderungan kepada berpolitik ni amat kurang sekali. Kalau kita nak bandingkan belia-belia hari ni pun macam member kita ni tu, dia duk himpun member dia sampai hari ni pun belum bagi lagi keputusan. Tu baru nak makan, tu baru nak buat jamuan makan tuan-tuan. Belum kita masuk duk cerita tentang berpolitik dan sebagainya. Jadi hari ni rakyat dia tak mau dengar lah. Kebergantungan terhadap rakan pun kurang. Maknanya hari ni kalau tengok kan daripada statistik yang saya dapat, maknanya peer influence ataupun pengaruh rakan sebaya ni kurang lah. Maknanya kalau kita duk suruh member pergi cari, macam saya duk suruh Azani duk pergi cari member dia apa semua tu, not function lah. Sebab hari ni orang dah tak dengar dah. Dia ada dia punya stand dia sendiri. Dia ada dia punya kefahaman dia sendiri, dia ada pendirian dia sendiri di dalam berpolitik, di dalam apa-apa yang dia percayalah. Maknanya dia takkan dengar sewenang-wenangnya kepada rakan macam dulu. Kalau kita tengok pada tahun 2008 dulu, rakan ni dia main pengaruh yang besar jugalah. Dia main pengaruh yang besar. Tetapi sekarang ni rakan ni dia kurang. Maknanya setiap orang tu dia ada pendirian dia sendiri, dan dia ada pengalaman yang dia rasai sendiri. Tambah pula sekarang ni bila negara kita menghadapi COVID-19 dan sebagainya, so dia ada experience ni sendiri. Dia ada experience. Sebelum ni negara kita kan tak ada apa-apa. Kalau yang senang tu senang lah, kalau yang susah tu susah. So orang yang susah ni akan rasa susah dan sebagainya. Orang yang senang ni dia buat bodoh je. Dia tak fikir pun tentang bantuan kerajaan dan sebagainya. Yang dia tahu dia punya hidup dia nak pergi sana pergi sini dan sebagainya, dia nak pergi shopping dan sebagainya. So orang susah ni lah yang duk fikir. So orang kata apa, jadi yang susah ni orang yang susah ni dia mungkin boleh bagi tahu kat member dia. Dia boleh di dalam dia punya komuniti dia tu, dia boleh mempengaruhi member dia. Dia akan bagi tahu, kata UMNO bagi macam-macam, so hang ikut UMNO. So member ni pun akan ikut lah. Macam tu juga orang yang senang. Orang yang senang ni dia kata, hang undi apa? Hang undi BN lah. Aku pun undi BN lah. Dia macam tu. Sebab dia tak fikir sangat tentang kedudukan negara. Macam sekarang ni, bila berlakunya COVID-19, bila berlakunya konflik berpolitik dan sebagainya, semua orang rasa. Semua orang rasa, yang meniaga, yang kerja, semua akan rasa. So mereka ada pendirian politik mereka sendiri. So tak boleh guna dah friend get friend ataupun member get member. MGM ni dah tak boleh guna dah. Maknanya mereka ni ada pendirian politik mereka sendirilah. Guru dan juga pensyarah. Maknanya kita tengok hari ni, kalau dulu masyarakat dia tak berapa bergantung sangat kepada akademik, hanya 0.6% saja yang percaya kepada academician. Sebab mereka beranggapan bahawa guru dengan pensyarah ni dia berat kepada kerajaan. Tapi hari ni mereka nampak bahawa guru dan pensyarah ni nampak neutral. Sebab ada pensyarah-pensyarah yang neutral dan sebagainya. So kalau berdasarkan analisa saya, sekarang ni nampak ada peningkatan lah. Makanya rakyat hari ni menerima academician. Ini satu pertanda yang baik. Satu tanda yang baik di dalam kita memacu negara kita di masa depan lah. Sebab apa? Rakyat dia dengar kepada orang yang sebenar, orang yang sebetulnya, bukan dia dengar kepada orang yang bangang-bangang ni. Macam saya, macam ada yang lain lah, bukan ada kelayakan apa pun. Maknanya hari ni rakyat dia dengar kepada orang yang sepatutnya. Benda ni saya bersyukur lah. Sebab benda ni yang sepatutnya kita buat daripada dulu. Maknanya rakyat hari ni dia kena dengar kepada guru dan juga pensyarah yang mereka ni mempunyai ilmu, dan mereka ni adalah gudang ilmu. Jadi so sepatutnya benda ni lah yang kita kena ni. So family, kalau kita tengok berdasarkan data sekarang ni, family tak berapa nak mempengaruhi tuan. Ini kalau kata bapak dia penyokong BN, belum tentu anak dia adalah penyokong BN. So kat sini family matter tak ada masalah apa lah kan. Sebab undi adalah rahsia. So anak balik kampung pun dia bukan cerita politik dan sebagainya. Dia lebih kepada nak lihat keluarga dia dan sebagainya. Dia bukan macam trend dulu tuan. Ena Faiz, waalaikumsalam. Dia bukan macam dulu. Dulu kalau kita balik di kampung, duk cerita tentang PAS lah, tentang BN dan sebagainya. Sekarang ni tak ada dah.
Sekarang ni masyarakat lebih banyak meluangkan masa bersama dengan keluarga secara berfaedah kot. Mereka kurang berpolitik dan kat sini nampak memang tak mempengaruhi lah berbanding daripada dulu. Dulu beberapa tahun yang lepas, 2008, 10 tahun yang lepas, ahli keluarga ni mempengaruhi lah. Sekarang ni tak ada pengaruhi. Ahli keluarga tak pengaruhi, maknanya ada stand masing-masing lah. Akhbar parti. Akhbar parti pun kurang jugalah Jadi kalau dia akhbar parti ni daripada 90 orang responden ni dia ada bila live saya ni banyak orang Perikatan Nasional so mestilah orang Perikatan Nasional yang banyak yang isi so dekat sini kita tengok pun akhbar parti ni daripada 100 orang hanya 20 orang yang percaya. Makna dekat sini ada masalah lah. Sebab saya bila saya tengok kepada data yang bawah apakah parti politik yang anda akan undi pada pilihan raya akan datang. Dekat sini ada 88.8%. Maknanya 80 orang daripada 100 orang ni adalah pengundi kepada Perikatan Nasional. Tetapi yang percaya kepada akhbar parti ni 20% je. Min dekat sini adalah mereka ni bukan mengundi atas dasar parti ataupun mereka menerima maklumat itu atas dasar parti dan sebagainya. Tetapi mereka menerima maklumat itu adalah kerana maklumat itu neutral lah. Maklumat itu adalah maklumat yang sahih yang tidak berat kepada mana-mana parti dan sebagainya. So saya nak promote lah kan lebih-lebih kan. Memang orang tidak akan baca. Daripada 80 maknanya 22.5% je kat sini Okey tuan, kita pergi kepada isu yang menjadi perhatian. Isu yang menjadi perhatian kalau kita tengok 10 tahun lepas rakyat lebih mengutamakan isu berkaitan dengan pekerjaan. Jadi 50% sajalah, 50% depa daripada responden depa mengutamakan isu berkaitan dengan pekerjaan. 32.9% mengutamakan isu berkaitan dengan pemulihan ekonomi, harga barangan dan juga minyak. Dekat sini kalau kita tengok berdasarkan data yang saya dapat sekarang ni, rakyat lebih mengutamakan rasuah dan salah guna kuasa. Jadi rakyat hari ni dia lebih dia cenderung kepada nak menghukum. Sebab apa tuan-tuan? Saya ada baca satu artikel lah, banyak saya bukan. Kalau tuan-tuan nak tengok arkib artikel saya banyak tuan-tuan pun pening kepala. Saya dah baca berkaitan dengan minda rakyat Malaysia ni, apabila dah sekian lama mereka melalui macam-macam lah penekanan biokrasi dan sebagainya, maka mereka berdendam. Ada yang buat report tak jalan, ada yang minta pertolongan dengan agensi penguatkuasaan buat tak tahu. Sebagai contohnya isu berkaitan dengan warga asing duk buat report kat immigration berlambat-lambat tapi immigration tak ambil action dan sebagainya. So mereka dendam tau. Mereka dendam benda ni berpuluh tahun, dan apabila mereka dendam berpuluh tahun, bila mereka melihat ada pihak-pihak yang kena tangkap rasuah dan juga salah guna kuasa, maka mereka seronok. Sebab tu kalau kita tengok laporan Human Rights pada tahun 1998 yang dibuat oleh Gobind Singh dan juga laporan-laporan yang lain lah, Human Rights Watch, banyak menekankan tentang isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa. So hari ni kalau kita tengok rakyat hari ni dia menjadi perhatian dia. Sebab apa? Dia rasa puas hati. Dia rasa puas hati lah kan. Orang ni kena tangkap dan sebagainya padam muka hamba. Lebih kurang itulah. Nak ambil rasuah sangat dulu hampa bela perhati dan sebagainya mampu fikir hamba. Baru hampa tahu makan duit haram dan sebagainya. Itu adalah apa yang rakyat yang saya nampak lah berdasarkan analisa saya ni. Jadi hari ni rakyat lebih kepada nak membalas dendam ni. Lebih kepada nak balas dendam ni, lebih kurang. Ni apa? Awak dia tak naik komen dan sebagainya ni. Macam duk cakap seorang-seorang. So yang isi ni semua lebih kurang macam nak revenge. Dekat sini saya boleh conclude yang mengatakan mereka nak revenge lah. Semua yang ada kat sini, bukan semua lah yang isi ni semua nak revenge sakit hati salam sahur, waalaikumsalam azam azimah betul tuan-tuan
Yang duk ada kat sini semua nak revenge ke apa ni? Nak balas dendam ke apa ni? Nak revenge ke apa ni? Semua semua orang kata apa? Betul kan Seno Kamil? Saya buat soalan ni tuan-tuan, soalan ni dia psikoanalisis, boleh baca sikit lah tuan-tuan punya ni, sikap dan sebagainya. Padan muka Kaldai, hanya betul nak revenge. Kalau kita tengok MOS, paling tinggi sekali tumpuan adalah kepada rasuah dan salah guna kuasa. Makanya hari ini kerajaan kalau kata nak menang dalam pilihan raya, kena nak comeback. Nampak betul kita apa? Ini kita tak mau nak mendedahkan semua tuan-tuan, kita baca sikit-sikit. Okey, yang keduanya, saya mula-mula saya buat survey ni, Waalaikumsalam. Ni yang memberi salam, semua nak revenge Muhammad Farizal semua. Saya mula-mula bila saya buat survey ni tuan-tuan, saya beranggapan isu pekerjaan ni akan jadi isu utama. Sebab saya nilai semua ada masalah pekerjaan dan sebagainya. Bila saya buat trend, banyak yang berkaitan dengan isu pekerjaan. Sebab tu saya menekankan tentang isu pekerjaan dan sebagainya, tentang my future job. Tapi kat sini kalau kita tengok, isu dia agak tinggi jugalah. Pekerjaan ni isu dia tinggi jugalah. Dia cecah lebih daripada had merah. Dia lebih daripada had merah. Makanya di situ isu pekerjaan ni agak tinggilah, tapi tak berapa tinggi sangatlah. Isu yang utama sekarang ni adalah isu rasuah lah. Yang keduanya adalah isu berkaitan dengan, betul lah, yang ni memang orang duk sebut ni betul lah. Maknanya berkaitan dengan pemulihan ekonomi, harga barangan dan juga minyak. Yang ni memang setiap tahun ada tuan-tuan. Kalau saya buka analisa yang dibuat oleh UKM ni, soal selidik 2009 sampai 2011 ni, isu yang sama juga. Isu yang sama juga, pemulihan ekonomi, harga barangan minyak. Sebab ini adalah isu yang biasalah, lazimnya lah. Lazimnya setiap tahun mesti isu tu punya. Isu harga barang, isu minyak dan tu. Kalau kita tengok dekat sini, saya ada perubahan politik di dalam pilihan raya umum ke-14. Saya ada persepsi politik pengundi belia Melayu pasca PRU 2008. Saya ada apa benda lagi? Pembangunan ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakat. Lepas tu saya ada apa lagi? Banyak tuan-tuan. Saya punya pembacaan saya berkaitan dengan ni, kalau kita tengok memang setiap tahun lah. Daripada 2008 sampai sekarang ni isu yang sama lah. Cuma sekarang ni kita tengok dia ada peningkatan sikit lah daripada tahun ke tahun. Daripada start pada zaman Najib tu dia dah naik kepada 60%. Jadi sekarang ni pun cuma saya tak dapat sebanyak mungkin responden. Saya kena dapat sebanyak mungkin. Jadi saya tak boleh nak buat analisa yang ni lah. Tapi saya boleh cerita lah sikit-sikit kepada tuan-tuan. Jadi dia ada peningkatan di sini 10% lah. Maknanya kerisauan rakyat Malaysia terhadap pelan pemulihan ekonomi, harga barang dan juga minyak ni ada kerisauan lah. Ada penurunan sikit dekat minyak tu, ada penurunan lah kan. Tapi dekat pemulihan ekonomi ni dengan harga barang ni mungkin ada peningkatan lah. Jadi isu ni kementerian apa yang wajib kena turun ni? Kementerian yang berkaitan dengan isu ni lah, isu harga barang ni. Kalau kita tengok zaman PH dulu, yang mereka dapat, kalau kita tengok pada zaman PH 2018 yang mereka dapat menangani isu persepsi berkaitan dengan harga barang ni, bila ada menteri dan juga kementerian tu APDN AK so bila ada kementerian yang turun untuk memantau, saya susah sebut huruf K siapa? KPDN AK. Boleh. Okey tuan-tuan. Jadi bila ada kementerian yang turun memantau, waktu tu kalau kita tengok waktu tu adalah bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan dia nak pergi hari raya. Waktu tu kita nampak dalam masa 2 minggu je dia dah berjaya menangkis isu berkaitan dengan benda ni. So ini adalah kerajaan kena turun lah. Maknanya di peringkat kementerian dan sebagainya kena turun memantau. Jadi bila dia turun pantau, maka persepsi itu dia akan berkurangan lah. Sebab lah ni masalah dia adalah memang kerajaan meletakkan harga shilling, tapi masalahnya orang yang berniaga di bawah ni yang tak mengikut.
Dia sekarang ni saya nampak lah, sekarang ni nampak banyak kerajaan kalau melibatkan perniagaan ni, dia lebih kepada penguatkuasaan. Itu yang rakyat marah tu. Orang duk berniaga ayak, pergi buang dan sebagainya. Yang tu rakyat marah. Jadi rakyat nampak macam, nak tunjuk kata kepala besar dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya, kita kena gunakan penguatkuasaan ni, dia lebih kepada apa yang rakyat fikir. Apa yang rakyat fikir. Macam contoh kalau tempat yang tak ganggu, yang tidak ada aduan, tak payahlah kita pergi tendang dia punya meja dia, kita pergi rampai ayak, sebab dia akan jadi masyarakat kan marah, dia akan timbulkan persepsi yang baru. So kita bertindak atas apa yang masyarakat fikir. Masyarakat fikir apa sekarang ni? Dia fikir tentang harga barang. Maknanya penguatkuasaan dia kena lebih dekat situ lah. Maknanya kementerian yang terlibat dengan harga barang ni kena turun lah. Kena turun masuk dalam supermarket, kena turun dekat pasar dan sebagainya untuk memantau harga barang. Dan pastikan bila turun tu, kenalah masuk dalam surat khabar dan juga berita. Sebab apa? Sebab rakyat percaya kepada surat khabar dan juga berita. So kenalah masuk dalam surat khabar dan juga berita, bagi tahu, mengatakan bahawa kerajaan dah ambil action dan sebagainya. So isu ni nombor 2 lah. Nombor 3 tuan, yang ni saya terkejut kat tuan. Saya terkejut. Selamat bersahur semua. Yang celaru sekarang ni di BKL je yang duk jadi-jadi. Yang tu lah. Dia kita sometime tu, kita kena orang kata apa, kita kena bertindak atas sikap lah. Sebab tu pentingnya psikoanalisis ni, penting sebenarnya untuk kita kaji sikap rakyat. Sebab dia macam ni lah tuan-tuan, bila anak kita merajuk, macam mana kita nak memujuk. Macam orang kata apa, bini kita merajuk, macam mana kita nak memujuk dia. Ada bini yang suka keluar jalan, ada bini yang suka harta benda, ada bini yang materialistik, ada bini yang suka duduk atas tilam dan sebagainya. So dia kena tengoklah kepada sikap. Sikap rakyat dia suka tahu mana, dia pergi tahu mana, dia arah dia fikir kepada mana. So kita kena ikut dia punya rentak dia sikit-sikit lah. Kena pandai ikut jugalah. Tak boleh lah kita nak tunjuk apa nama, HAM kuasa boleh buat apa saja. Dia rakyat marah tu. Okey, seterusnya adalah ni tuan-tuan. Yang ni saya okey, bila kita tengok kat sini tuan-tuan, yang ni saya agak tertarik juga tuan-tuan. Bila saya pergi pada soalan yang seterusnya, yang belum isi lagi boleh isi. Yang belum isi lagi boleh isi form di bawah. Lantik awak jadi menteri jaga harga, mesti turun. Okey tuan, yang belum isi tu boleh isi tuan. Lah ni 89 berapa ni? 101 orang. Okey tuan. Yang belum isi tu boleh isi dulu. Okey. Yang saya tertarik kat sini tuan-tuan adalah soalan nombor 3 ni saya pecahkan bagi sebenarnya soalan nombor 3 ni dia boleh pair dengan soalan nombor 2. Jadi saya yang tertarik kat sini bila saya tengok perjuangan soalan nombor 3 pula dah. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4 adalah berkaitan dengan berkaitan dengan perjuangan bangsa ni. Bila saya tengok kat dalam FB sahur sahur. Okey tuan, bila saya tengok kat FB hari ni, kita tengok hari ni orang duk berjuang kerana bangsa hidup Melayu apa semua. Rupa-rupanya tuan-tuan, berdasarkan responden yang saya tengok di sini, dia tak macam dulu tau. Kalau 2008 dulu, kalau kita tengok isu berkaitan dengan bangsa ni memang tinggilah. Isu bangsa dan sebagainya. Mungkin sekarang ni rakyat pun dia pun dah fikir, dia kata ini semua orang politik ni semua tipu duk guna perjuangan bangsa demi bangsa. Lepas tu dia semua boleh kat dia. Depa pun duk tengok dengan kes Zahid, kes Najib, kes Tengku Nan dan sebagainya. Mungkin orang pun dah tak berapa fikir dah tentang isu bangsa ni. So kalau kita tengok dekat soalan yang nombor 4 ni, isu berkaitan dengan bangsa ni kurang lah. Maknanya rakyat Malaysia dia tak suka lah. Dia tak suka isu berkaitan dengan bangsa ni, di mana dia lebih kepada pemimpin yang menjaga perpaduan. Yang maknanya pemimpin yang boleh orang kata apa, menyatu semua kaum kat dalam negara kita. Sebab kalau kita tengok kat sini, 90% yang isi kat sini orang Melayu, bukan orang Cina, bukan orang India. 90% daripada orang yang isi ni lah. Kalau saya berdasarkan nama-nama email mereka ni lah, wallahualam lah, kot ada Melayu guna nama Cina dan sebagainya.
Kan kalau kita berdasarkan nama-nama email mereka ni, kan kita tengok banyak, maknanya majoriti yang isi ni orang Melayu lah tuan lah. Jadi orang Melayu sendiri bagi tahu depa tak suka dah pemimpin hak duk bangsa ni. Kan dia lebih suka kepada pemimpin yang lebih memperjuangkan tentang tentang perpaduan rakyat Malaysia. So kalau kita tengok kat sini, kita kaitkan soalan nombor 4, nombor 3 dan juga nombor 2 ni, kita dapat tahu dekat sini bahawa rakyat hari ni dia tak mahu dah kalau nak sebut tentang bangsa. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, kenapa isu berkaitan dengan pembangunan setempat ni tinggi? Kenapa isu berkaitan dengan kestabilan dan perpaduan ni tinggi? Kenapa isu berkaitan dengan alam sekitar ni ramai orang voting? Sebab apa? Sebab hari ni rakyat dia tengok kepada dia tengok kepada setempat dia duduk. Duk sembang tentang bangsa. Ending dia apa benda? Ending dia orang Melayu duduk kat dalam luar bandar, duduk dalam hutan dan sebagainya. Sembang tentang bangsa Melayu, bangsa kita mesti menetapkan bangsa kita dan sebagainya. Endingnya apa yang berlaku? Orang Melayu duduk dekat luar bandar dan hanya bergantung kepada bantuan-bantuan kerajaan. Jadi kita nampak, saya tengok kat sini lah responden ni, saya tengok walaupun kita duduk tengok hari ni kat dalam FB hari-hari duduk berjuang bangsa dan sebagainya, rupanya pemikiran rakyat Malaysia ni dia tak fikir ke arah tu. Dia fikir kalau betul hang nak jaga bangsa, maknanya hang kena memartabatkan bangsa. Hang jangan duk cerita, dia tak suka dah duk cerita bangsa Melayu, orang pun nak meluat. Saya orang Melayu pun saya meluat. Hampa duk cerita bangsa Melayu. Bangsa Melayu hampa yang hina bangsa Melayu tu sendiri. So kalau kita tengok berdasarkan di sini tuan, semua yang isi ni, kita tengok memang dia punya kriteria dia macam tu lah. Kriteria dia macam tu, dia tidak mau duk perjuang bangsa semata-mata, tetapi naikkanlah ekonomi setempat, perbagudan, kestabilan dan juga perpaduan, isu tanah, isu air. Nak selesai. Ini duk sembang bangsa. Orang Melayu guna ayak tarik, bangsa lain pakai ayak putih. Itu pun jangan. Itu pun jangan. Kita mestilah memartabatkan bangsa Melayu. Kita mestilah menjaga kedudukan Islam. Habis tu orang luar bandar ambil ayak semayang, ayak tarik. Nak masak pun, nak jerang ayak pun, ayak tarik. Yang ayak putih depa saja. Tu pun jangan duduk atas pentas. Kita mestilah memperjuangkan kedudukan bangsa Melayu. Dia punya intonasi dah. Jadi bangsa pun tak jaga. Ayat bangsa rakyat dah fobia. Betul kita tengok di sini ini adalah sebar sedikit tuan. Yang belum isi tu isi dulu, yang kat bawah ni minta tolong tuan. Jadi kat sini kalau kata orang hak sebut isu bangsa ni, orang belah. Sebab tu kita tengok Ismail tuan, dia daripada 2,000 tiba-tiba turun 1,000 pasal kes ayam punya pasal. Sebab apa? Mereka ni lebih kepada duk sebut tentang isu bangsa-bangsa. Jadi jadi rupanya orang Melayu kita pun dia tak fikir. Orang Melayu sekarang ni pun dah cerdik tuan. Orang Melayu pun dah mengejar cita-cita, mengejar impian dan sebagainya. Orang Melayu pun bila dia dah kena kes YMDB tuan, depa duk kata apa? Najib naik kereta perdana. Ismail duk bang, Najib naik kereta perdana. Perdana apa? 27 biji kereta kena rampas. Patutlah dia naik kereta perdana sebab kereta tu kereta kerajaan. Kereta dia hak lain semua kena rampas. 27 biji kereta dia kena rampas. Sebab tu dia naik kereta perdana hak kerajaan bagi kat dia tu jadi Ismail pun duk abang. Saya pun duk ingat betul lah tuan-tuan. Sebab dulu masa saya ikut Najib dulu, memang saya duk nampak dia memang duk naik kereta perdana tu baru ni bila dibicarakan tentang kes yang harta rampasan pula dah, yang kata rampasan yang berkaitan dengan kes dia tu, saya tengok di situ 27 biji kereta milik dia dengan bini dia. Woi, ada kereta lain baru aku kena kencing. Lebih kurang itu jadi rakyat pun dia dah tengok, bila dia dah melihat dan sebagainya, dia kata pelak mereka ni duk sebut tentang bangsa, mereka sendiri duk kaut harta. Orang hak di bawah ni hak mengundi mereka semua jadi bodoh. So rakyat pun dia mengejar. Dia pun nak juga macam mana hak mereka dapat tu, macam tu lah dia nak. Dia nak bukanlah macam mereka tu, dia nak lah tempat dia ni membangun lah. Sebab apa? Mungkin dia meniaga kat situ, mungkin dia buka bengkel, mungkin dia buka kedai motosikal.
Kan, so bila kata tempat dia tu maju, kan, maka ramai orang duduk. Bila ramai orang duduk, ramailah orang main bengkel dia, ramailah orang main kedai motosikal dia. Bila ramai orang main kedai motosikal dia, ramai orang main bengkel dia, kan, so dia pun akan mendapat pendapatan yang lumayan. Kan, jadi itu yang rakyat nak lah, kalau kita tengok tu sebagai analogi dia lah. Sabar sedikit tuan, nanti saya akan keluarkan bangsa tiba harta anak yatim. Kasih rapat dinding. Ini analisa lah tuan. Maknanya lepas ni saya kalau duk buat live, tak boleh duk sebut lah tentang bangsa ni. Kan, orang duk meluat. Patut saya akui kurang. Kan, saya duk kurang, saya duk heran. Hari tu saya duk sebut tentang perpaduan ramai. Bila saya sentuh tentang isu Melayu, hari tu tengok akui kurang viewer. Saya pun heran. Siapa? Rupanya orang Malaysia tak suka. Kan. Kan. Lepas tu yang ni kriteria pemimpin ni isu-isu ni semua dah settle. Ada banyak isu lah tuan, tapi saya nak tunjuk pada tuan-tuan ni. Nanti saya akan tunjuk sebab saya tak boleh nak dapat figure dia. Sebab yang dulu punya mereka buat dulu, saya tengok berapa mereka punya figure. Mereka buat dulu adalah 3,484 orang. Jadi saya tak sampai ke angka tu lagi. Saya tak boleh nak buat figure yang tepat, tapi boleh ceritakan lah berdasarkan pemikiran 100 orang yang isi ni, 102 orang ni. Pemimpin daripada tak mau dah, pemimpin yang lebih kurang Jadi di sini kalau kita tengok kalau zaman Tunku Abdul Rahman dulu kita tengok zaman liberal zaman Tunku dulu tuan, kalau kita tengok masyarakat dulu dia pilih kepada academician ni tinggi. Maknanya betul lah, saya pernah tengok dalam satu wawancara tuan di Bernama TV. Waktu tu tuan-tuan, saya hentam profesor tu, profesor India. Saya kata ada uni bodoh ke apa? Kalau kata orang bukan akademik yang takbir negara, macam mana negara kita nak maju dan sebagainya? So walaupun dia bagi tahu, dia kata akademik ni tak penting. Yang penting ni adalah macam mana dia bergaul dengan orang akademik supaya dia dapat membantu dia lah. Macam zaman Tun dia ada majlis profesor negara dan sebagainya. So bila buat analisa ni betul tuan, masyarakat hari ni kalau kita bandingkan lah, kita ambil, memanglah akademik ni penting. Kalau kita tengok dia dah langgak, dia punya line merah maknanya hari ni daripada 100 orang yang isi tu 50% 63.3% orang bersetuju bahawa pemimpin mesti kena ada kelayakan akademik. Tetapi yang paling tingginya yang dipersetujui oleh 90% orang yang isi saya punya Haji Selidik ni, maknanya di sini orang nak pemimpin yang ada pengetahuan agama. Sebab apa? Mungkin kita tengok bila berlakunya peralihan kerajaan ni, banyak isu-isu berkaitan dengan agama lah. Kalau kita tengok sepanjang zaman berkaitan dengan isu agama ni tak banyak. Contohnya pada zaman Tunku. Pada zaman Tunku pun tidak ada krisis berkaitan dengan agama ni, kecuali berkaitan dengan zaman Tunku ni berkaitan dengan Islam agama persekutuan. Pada waktu tu orang Cina, MCA pada waktu tu bertanya kepada Tunku sama ada negara kita ni adalah negara Islam ataupun negara sekular. Itu isu dia pada tahun 1958 lah, zaman Tunku Abdul Rahman. Maknanya nak tahu tentang kedudukan negara kita ni, Islam ke negara sekular. Sampai Tunku terpaksa menipu kepada mereka. Tunku bagi tahu di dalam parlimen pada tahun 1958, dia kata negara kita adalah negara sekular. Lepas tu Sir Abel Jenning telah menghantar surat kepada Tunku. Jadi Sir Abel Jenning yang hantar surat kepada Tunku, dia tanya, kenapa kamu membohongi mereka? Tidak mungkin sesebuah negara sekular mempunyai ketua bagi sesuatu agama dan menteri bagi sesuatu agama. Lepas tu Tunku pun reply kepada Sir Abel Jenning mengatakan, sudah tentu engkau tahu bahawa aku membohongi mereka. Sekiranya mereka tidak bersetuju, maka British tidak akan memerdekakan kami. Itu yang Tunku bagi tahu lah. Sangkut lagi. Itu adalah apa yang itu dah pada zaman Tunku lah. Pada zaman Tun Razak, isu agama tak banyak. Tun Razak ni dia lebih kepada isu-isu yang berkaitan dengan luar bandar ni. Zaman Husin pun tidak ada isu berkaitan dengan agama. Zaman Tun Mahathir ada. Zaman Tun Mahathir krisis agama banyak. Antaranya adalah Lina Joy. The Herald. Waktu tu tuntutan untuk menterjemahkan Bible dalam bahasa Melayu menggunakan harifan Islam di dalam bahasa menggunakan harifan Bible menggunakan perkataan-perkataan yang digunakan oleh Islam. Antaranya adalah perkataan Allah dan sebagainya.
Itu semua mai pada zaman Mahathir. Jadi The Herald pun dia mula start tuntut pada zaman Mahathir. Lina Joy pun start pada zaman Mahathir juga. Lepas tu masa zaman Najib dia menanggunglah semua tu. Masa zaman Abdullah pun, masa zaman Najib, Abdullah ni semua krisis ni lah, krisis The Herald, krisis krisis Lina Joy dan macam-macam lagi lah. Tapi tak ada lah hebat sangat. Yang jadi hebatnya adalah pada zaman PH. Pada zaman PH banyak tuan-tuan. Pada zaman PH kes Indra Mutu. Indra Mutu. Lepas kes Indra Mutu, kes Sister in Islam. Lepas Sister in Islam, kes Qadiani. Lepas kes Qadiani, kes Teresa Kok tak bersetuju Islam agama negara. Lepas kes Teresa Kok, kes apa lagi? Macam-macam kes tuan. 5-6 kes. 5-6 kes. Itulah yang menyebabkan hari ini rakyat nampak apabila diberinya kerajaan kepada orang yang tidak berpegang kepada agama, maka agama akan diperjudikan. So kita tengok hari ini, analisa saya menunjukkan bahawa kepimpinan yang rakyat nak hari ini adalah kepimpinan yang berpengetahuan dalam bidang agama. Yang mendalam ni maknanya dia tahu lebih mendalam. Bukan dia buat keputusan ikut suka dia lah, ni main dengan Aisat dan sebagainya. Zakir Naik, banyak isu pada zaman PH, Aruna Kiri Nathan, isu apa lagi, macam-macam lah, macam-macam isu. Allah selamat. Okey, itu adalah kepimpinan lah. Ni adalah beza di antara akademik dengan agama. Jadi hari ni rakyat dia lebih kepada agamawan lah. Jadi maknanya siapa yang nak jadi pemimpin tu kena berpengetahuan agama lah. Kalau tak ada pengetahuan agama, orang tak mahu. Maknanya kena cakap pasal agama, kena cakap lah. Maknanya kalau cakap apa-apa pun, kena selit sikit bab agama lah. Maknanya kenapa menolak benda ni? Selain daripada dia bagi tafsiran secara liberal, maknanya tafsiran undang-undang dan sebagainya, dia kena juga gunakan istilah agama. Contohnya di dalam darurat, mungkin dia boleh cerita tentang perlembagaan, lepas tu dia kena cerita juga tentang agama. Maknanya Nabi dulu pun pada zaman Nabi sekian-sekian ada berkaitan dengan wabak dan sebagainya. Kena cerita juga bab tu, makanya rakyat suka dengan benda tu. Jadi kena buat. Tak boleh lagi berfikiran lebih kepada akademik saja. Maknanya kena ada huraian agama yang boleh masyarakat menerima tentang kedudukan agama tu. Sebagai contohnya tentang SOP semayang. Jadi sebelum ni ada dijawab oleh profesor agama, cuma belum di-highlight kan. So kena highlight kan lah, sebab rakyat dia minat benda tu, kena bagi kat dia benda tu. Yang keduanya adalah berpengetahuan, mengambil berat dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian isu masalah setempat. Hari ni kita nampak lah tuan. Hari ni benda ni saya duk sebut banyak dah. Jadi saya pun ada banyak baca pengkajian universiti ni tuan. Yang mengatakan apabila kita duduk dalam keadaan MCO sekarang ni, dalam keadaan PKP dan sebagainya, rakyat dia terkurung ataupun terarah ke sesuatu penempatan tertentu. So bila dia terkurung ataupun terarah ke dalam sesuatu penempatan tertentu, maka mata dia mula melihat. Macam dulu dia tak kisah. Macam dulu tuan-tuan, wakil rakyat hamai boh pergi daripada mana pun. Orang daripada macam Aziz Rahim, dia orang Selangor, orang PJ, mai boh di baling pun dia boleh menang. Lah tak boleh dah. Lah rakyat dia tengok kepada, kalau hang nak jadi wakil rakyat kat situ, hang kena rajin duk ada tentu. Hang rajin kena selesai masalah di situ. Kalau hang tak boleh nak selesai masalah di situ, jadi rakyat pun takkan pilih hang lah, dia akan tolak hang lah. Ini yang saya nampak lah berdasarkan 103 orang mau masuk. Jadi yang belum isi tu isi tuan-tuan untuk kita bahaskan. Ini adalah berkaitan dengan kriteria pemimpin. Kriteria politik. Kriteria politik, kalau kita tengok hari ini, macam saya sebut tadi, memperjuangkan isu kemanusiaan, ketulusan, keadilan, hak asasi manusia dan anti rasuah ni mendapat sambutan yang tinggi. Maknanya di sini dua kali kita letakkan. Yang pertamanya, rakyat suka tentang isu rasuah. Yang keduanya, rakyat suka kepada pemimpin yang memperjuangkan ketulusan, keadilan, hak asasi manusia dan juga anti rasuah. Ini dapat sambutan yang tinggi lah. Ini dapat sambutan yang tinggi. Jadi ini persetujuan kerajaan, persetujuan pendapat politik dan juga governance. Itu orang di bawah sikit ni kita tengok
Hari ni rakyat dia bersetuju terhadap agenda untuk memantapkan negara ni, agenda-agenda yang dibawa oleh Kerajaan Perikatan Nasional ni rakyat sokong lah. Makanya ada agenda kat situ apa, prihatin negara. Kan, ada 4 agenda tu, makanya 90%, 91% rakyat sokong. Makanya kena bagi tahulah kepada rakyat. Tentang program My Future Job, PSU, program subsidi upah, geran, apa segala MNF, semua ni kena bagi tahulah, kena memperkemaskan penerangan kepada masyarakat, sebab masyarakat suka benda tu. Dia setuju dengan benda tu. Yang lain tu kurang sikit lah. Okay, tuan, ni adalah sebuah sedikit lah tuan. Sekarang pun dah masuk ke 4.30 ni. Dah masuk ke 4.30, dah 1 jam kita duduk berceloteh. Jadi kepada sesiapa yang belum isi tu, saya minta tuan-tuan semua isilah untuk kebaikan kita. Untuk saya punya live, dan saya juga boleh share kepada pemimpin-pemimpin di tempat semualah yang tuan-tuan duduk tu, kat mana mereka duduk, saya hantarlah kepada mereka by email. So mereka boleh tengok lah, rupanya orang tempat aku ni nak macam ni. So bila mereka tengok macam ni, mereka akan buat lah ni untuk tuan-tuan punya kebaikan jugalah. Untuk tuan-tuan punya kebaikan. Dan juga untuk memperbaiki saya punya live. Live yang saya buat lah setiap malam. Makanya saya tahulah saya nak cakap benda apa. Apa yang perlu saya cakap, apa yang orang suka dengar saya cakap, dan apa yang orang tak suka, yang tak suka dengar tu saya tahulah. Jadi saya tak jadi macam babi gila. Orang kata apa? Babi gila. Babi gila ni dia lari lah. Dia nak pergi sondai, tahu mana dia sondai. Lepas tu dia nak U-turn, dia ambil jauh nak U-turn jadi saya tahulah tak mana. Okey, saya nak buat live ni, saya kena sebut tentang benda apa yang tuan-tuan suka saya sebut. Apa yang tuan-tuan nak dengar. Dan juga setakat mana saya boleh pergi. Apa rujukan yang saya perlu bagi pada tuan-tuan. Tuan-tuan suka rujukan apa. Apa yang boleh membuatkan tuan-tuan menambah ilmu. Tuan-tuan pergi tahu. Jadi saya tahu ni adalah untuk saya punya live lah. Ni adalah untuk saya punya live. Okey, bahan kaldai okey tuan-tuan, yang belum isi tu boleh isi lagi. InsyaAllah tuan-tuan, lepas isi saya minta lah tuan-tuan untuk share tuan-tuan. Untuk share, saya punya target saya adalah, kalau kita tengok pada tahun 2009, depa punya responden depa adalah 3,000 orang. Saya punya target saya tahun ni 6,000 orang lah. Masa saya buat FB, masa saya buat yang hudud, saya dapat responden 2,000 orang. Jadi saya minta yang ni boleh dapat dalam 6,000 orang dalam masa 1 bulan, insyaAllah untuk memperbaiki. Buat live tang sahur, kaldai tak bangkit lagi Afiq. Itulah pasal apa. Okey tuan-tuan, lepas tuan-tuan isi, saya minta tuan-tuan untuk klik dan juga share. Share lah sebanyak mungkin. Share lah dekat dalam grup tuan-tuan, dalam FB tuan-tuan, di dalam share dalam tuan-tuan punya grup WhatsApp, share dalam tuan-tuan punya grup Telegram dan sebagainya, share dekat YouTube supaya orang ramai dapat isi. Bila orang ramai dapat isi, baru saya akan dapat figure yang tepat. Bila saya dapat figure yang tepat, dia akan membantu saya punya perbahasan. Dan juga dia akan membantu juga kepada pemimpin-pemimpin yang duduk kat tempat tuan-tuan semua. Saya akan hantar, ni adalah inisiatif sendiri lah tuan-tuan. Bukan saya dekat sini saya nak bersumpah lah tuan-tuan. Di waktu sahur ni saya ikut ada orang kata saya buat ni sebab ada orang suruh saya buat. Dan ini adalah inisiatif saya sendiri untuk memperbaiki diri saya. Dan juga saya melihat hari ni perjuangan dia tak nampak kepada halat tuju. Saya nampak ni perjuangan duk kira hang balun aku balun hang. Duk kira kalau buka surat khabar pun semua duk hurai tentang UMNO. Jadi bila jadi macam tu, suatu hari nanti rakyat akan meluat dengan news ni. Rakyat akan kata dia macam timbul lah dulu tuan-tuan. Saya ingat lagi masa tu saya duduk belajar di JMI pada tahun 2008 2009 lah. Saya ingat lagi. Pada waktu itu persepsi rakyat apa benda. Hang tak payah baca lah surat khabar apa semua ni, berita harian apa semua ni, ini semua kerajaan ni. Semua cerita tentang kerajaan. Lepas tu dia timbulnya isu suara keadilan. Keluarnya harakah. Sebab apa? Semua surat khabar yang berpandukan kepada parti masing-masing. Tu isu dia lah. Dulu saya ingat tuan-tuan, masa saya duk belajar dulu, masa saya jadi MPPK dulu, isu dia macam itulah. Kalau kita beli berita harian, ada orang kata jangan beli ni surat khabar kerajaan. Bila kita beli Osmo, utusan dan sebagainya, barulah ada orang nak baca. Ada orang bagi tahu ni baru betul, ni ada duk cerita tentang masalah setempat. Itu isu dia lah dulu.
Kan? So ini yang pentingnya benda ni semua. Jadi bila kita buat isi benda ni semua, bila ada pihak-pihak yang mendengar, bila ada pihak-pihak yang membaca dan sebagainya, dia tahu. Dia tahu, okey, dia kata kita tak boleh nak rosakkan pemikiran rakyat Malaysia, kita tak boleh nak rosakkan ideologi yang kita tengah buat sekarang ni, khususnya hari ni apa yang berlaku hari ni duk hentam, masuk buka news ya, semua tentang apa? Tentang politik je. Start mesyuarat MKT, start mesyuarat MT, so rakyat last sekali dia akan buang benda tu semua. So macam mana kita nak menyampaikan kepada masyarakat pun susah. Macam mana kita nak bagi orang kata apa, pengetahuan dan sebagainya. Aku baca surat khabar harakah je. Macam itu tuan yang ni, macam yang duduk kat sini tuan, bila orang yang buat analisa macam diri sendiri, semua paper kena baca saya. Saya kalau tiap-tiap hari saya akan buka, saya akan baca waktu petang lah. Saya punya paper, saya baca Berita Harian, Sinar Harian, Harian Metro, Harakah, Utusan, Malaysia Kini, Kosmo, Bernama, M-Star, Malaysia Gazette, apa lagi, itulah, itu semua yang saya baca lah. Itu semua yang saya baca. Lepas tu ada satu lagi adalah yang blog-blog yang dipilih lah. Blog-blog yang dipilih. Blog apa lah? Mana hilang link tu Saya dah buang dah. Mungkin saya dah baca dah blog tu baca sinar dia. Macam saya ada tuan, saya semua saya baca sebab saya nak analisa apa yang ada kat situ. FMT Malaysia Kini semua saya baca lah sebab saya nak analyse dia punya berita-berita dia. Okey tuan. Saya rasa jam pun dah menunjukkan pukul 4.30. Andai kata salah silap, minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.